Okay, kita balik kepada semalam ada orang ni. Okay. So untuk tajuk pengatur carangan linear, mula-mula kamu kena tahu macam mana tulis ketaksamaan dengan betul. Lepas tu kamu sediakan graf dia, lorekkan rantau dia. Contohnya soalan 1 semalam, ini kawasan dia. Okay. Okay, contohnya ini yang semalam punya, ini kamu support sampai sini. Okay, hari ini kita akan sambung pergi kepada bahagian C So kita akan tengok bahagian C. Okay, secara amnya bahagian C soalan dia ada 2 jenis. Okay. Dia akan ceritalah macam-macam lah dia akan ceritakan. Lepas tu dia nak kita daripada graf itu kita tapak maklumat. Dan untuk cara mentapak maklumat ini secara amnya ada 2 kaedah, bukan 2 kaedah, 2 jenis soalan. Okay, ada 2 jenis soalan. So 2 jenis soalan ini cikgu asingkan dia kepada sejenis ialah kamu tapak ungkapan. Sekejap ya. Okay. Dan sejenis kamu akan tapak satu persamaan. Sekejap. Okay, so sejenis kamu tapak ungkapan, sejenis kamu tapak persamaan. Maksud saya macam ini, bila kamu baca soalan itu, kalau kamu tapak persamaan, maksudnya kamu akan tapak sesuatu sama dengan sesuatu. Okay, kalau ungkapan ada sebelah aja, kita tak tahu dia sama dengan berapa. Okay. Ada 2 jenis. Nanti cikgu akan bagi contoh dan berkandung kepada keadaan lah. Kalau kamu tapak jenis yang persamaan punya, maka langkah kamu ialah lukislah persamaan tersebut dalam graf. So biasanya kamu akan tapak satu garis lurus. So far cikgu tak nampak lagi soalan yang bukan dalam bentuk garis lurus lah. Okay? Cikgu tak nampak lagi soalan itu dalam bentuk kuadratif ataupun beberapa lagi graf yang awak akan belajar kemudian. So far yang cikgu nampak memang awak akan tapak garis lurus dan garis lurus yang jenis senang. Okay? So langkah pertama kamu lukiskan garis tersebut. Langkah kedua, okay, tupukan kepada ini. Tempat garis itu masuk rantau dan tempat dia keluar rantau. Biasanya soalan yang minat ialah tempat ini. Tempat dia masuk, tempat dia keluar. Nanti cikgu terangkan Okey, sejenis lagi ialah kamu tapak ungkapan. So kalau soalan tapak ungkapan punya, langkah pertama kamu tapak semua pucu-pucu rantau berlorek kamu. Okey. Lepas tu kamu ganti masuk ke dalam ungkapan kamu untuk pilih pucu yang sesuai. Sekarang kamu memang tak tahu cikgu cakap apa, nanti cikgu terangkan Okey, langkah 1 awak ambil pucu-pucu di rantau yang ada. So kalau rantau kita jenis segitiga ada 3 pucu lah. Kalau rantau kita segi 4 kita ada 4 pucu. Ambil pucu-pucu di setiap rantau, setiap pucu pada rantau kamu.
Lepas tu kamu ganti masuk ke dalam ungkapan. Tujuannya ialah kita nak pilih pucu yang sesuai. Okey, langkah kedua baru kita kira. Secaraannya ini dua kaedah yang kita akan lakukan untuk hari ini. So, cikgu mula dengan soalan pertama kita. Soalan kita di mana ini? Sekejap. Okay, soalan pertama kita lagi sudah. Okey. Soalan pertama. Okey, inilah soalan pertama kita Okey. So, kita tengok bahagian C tumpuan hari ini ialah kita nak jawab soalan C kalau kamu tengok soalan ini dia kata berdasarkan graf anda lah. Maksudnya bila awak jawab soalan ini awak tak bolehlah pakai teknik kira-kira. Dia mesti daripada graf kamu. Okey, yang diminta oleh soalan ialah jumlah maksimum yuran yang dapat dikutip. So, soalan saya, macam mana kita nak kira yuran? Baca soalan ini semula. Macam mana kita nak cari yuran? Macam mana kita nak cari yuran? Satu dua orang opong lah Mike jawab soalan saya. Sunyi dah saya ni. Macam mana kita nak kira yuran yang dikutip? Kita 100x tambah 150y. Apa dia semula? 100x 100x tambah 150y. 100S tambah 150Y. Okey, di sini soalan 1C ni kadang-kadang kamu pun akan nampak perkataan maksimum, minimum. Itu bukan kata kunci Kamu jangan, oh cikgu maksimum lebih kecil atau sama dengan. Yang kita main kata kunci itu dunia ialah untuk soalan 1A aja. Soalan A aja Soalan C tak ada kaitan sudah. Ya, boleh ya? Okey, so sini dia nak jumlah maksimum yuran yang dapat dikutip. So kita tahu nak kira yuran yang dikutip ialah 100x tambah 150y. Kamu tahu ke dia sama dengan berapa? Tahu tak? Tahu berapa? Tak. 10,000 tu? 10,000 itu tadi dia kata jumlah yuran yang diikuti itu sekurang-kurangnya 10,000. Hanya tahu lebih daripada 10,000 tapi tak tahu berapa. Tak tahu teacher. So kita tahu, boleh Kita hanya akan tahu nilai ini nanti mesti satu nombor lebih daripada 10,000 tapi kita tak tahu nilai itu berapa. Boleh? Boleh. Okey. So bila kita tak tahu dia ialah berapa, ini yang maksud cikgu. Kita dapat satu ungkapan. Sebab kita ada ini, kita hanya ada benda ini, tapi kita tak tahu dia sama dengan berapa. So kita tak boleh dapat satu persamaan. So soalan latihan soalan 1C ni ialah soalan cikgu uji ungkapan. Maksudnya inilah yang diuji oleh saya. Sebab kamu dapatlah itu 100x. Tadi kamu dapat kan? Kamu dapat 100x tambah 150y. Tapi kita tak tahu dia sama dengan berapa. Itu maksud saya. So, bila kamu tahu dia awak dapat satu ungkapan, maka kerja kamu ialah inilah. Kamu akan ambil pucu setiap rantau berlorek yang setiap pucu dalam rantau berlorek kita, lepas tu kita ganti masuk. Okey, maksudnya macam ini Okey. Ini graf kamu semalam lah. Okey, rantau berlorek di tengah-tengah ini. So, cikgu nak tanya, rantau berlorek ini ada berapa pucu? 4. Boleh? Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ada 4 pucu Cikgu padang rantau sebab rantau tu tutup cikgu punya graf, cikgu tak nampak. Ada 4 pucu inilah kita akan semat. So, kerja pertama kamu, kita baca koordinat dia. Okey. Boleh baca ke? Kalau siapa print out punya lebih senang baca lah. Okey. Yang pertama ni apa dia? 10, 60. Betul? Siapa yang ada graf itu kamu baca dengan betul-betul sebab cikgu dalam ini kalau blur sikit tulisan cikgu kalau salah baca beritahu
pucu kedua ini berapa? Itu apa nombor dia? 10, 20, 30, 40. 40, 60. Ini pucu dia. Oh, ini susah sikit nak baca. Tolong, siapa yang ada kertas graf itu? Dua ini. Susah sikit. Orang lain nak baca. Cikgu zoom besar sikit ah. Okey. Maximum. Okey. Untuk yang ketiga ni ya, yang atas sikit punya 65, 66 macam 66.5 66.5 33.5. Betul ke? Siapa yang ada kertas graf tu? Siapa yang ada kertas graf? Hakim ada dalam ini? Hakim? Ada. You on mic ya? Betul. Kalau cikgu salah baca, you beritahu saya. Siapa lagi seorang? Hana ya? Ada dalam ni? Kamu dua on mic Kalau cikgu salah baca, beritahu sebab blur sikit. Kawan lain tu mereka ada lakaran graf, mereka tak dapat baca sebenarnya. Okey. Pucu yang keempat 5, 6, 5, 7 57.5 ke 57? 57.5. 57.5 Okey, lepas tu 28.5, 29. 28.5. Okey. So maksud saya ialah kalau kamu sudah dapat ungkapan, so kerja kamu dapatlah 4 pucu ini. Okey, dapatlah 4 pucu ini. Cikgu terpaksa catat keluar. Okey, bawah mungkin boleh cikgu kecilkan. Kamu nak? Cikgu buat bawah kamu boleh. So tadi kita ada 100x tambah 150y kan? So sekarang apa yang kamu perlu buat? Ganti masuk semua ni. Maksudnya saya masukkan 100 kali 10 tambah 150 kali 60. Okey, ini pucu pertama saya. Lepas tu cikgu cek juga pucu kedua. Okey, cikgu cek keempat pucu ni. Okay. Kita cek keempat-empat lah. So 10, 60. Okey, lepas tu cikgu cek juga 40, 60. Titik ketiga saya 66.5 darab dengan 33.5. Okey, yang keempat saya 57.5, Y saya 28.5. Cikgu zoom besar sikit untuk kamu So, ungkapan cikgu ialah 100S tambah 100S tambah 150Y. So, sekarang saya ada 4 bucu. Bucu 1, 2, 3, 4. So, kerja saya ialah saya gantikan keempat-empat bucu ni ke dalam ungkapan ini. Dan cikgu kira nilai dia. Okey, boleh kira? Yang first tu 10,000. 10,000. Taklah. Tulisan tak muat. Okey. Sama dengan 10,000. 10,000. Yang kedua 13,000. Okey, yang kedua itu 13,000. Yang bawah tu 11,675. 675. Okey, yang ini 10,000 100,25. 25. Okey. So apa yang kamu buat? Kalau dia ada 4 bucu, saya ambil keempat-empat bucu itu, saya masuk ke dalam ungkapan saya. So saya dapat nilai dia. Okey, cikgu akan dapat nilai ini.
1, 2, 3, 4. Okey, ikut soalan tadi kita nak yuran maksimum. So kamu tengok sajalah mana satu nombor paling besar. 2. 2. So maksudnya inilah yang cikgu nak. So dalam kertas latihan kamu tulis macam ini untuk saya. C. Kamu buat ajalah yuran maksimum ialah 100x tambah 150y, iaitu sama dengan 100 kali 40 tambah 150 kali 60 sama dengan 1300. Ini yang kamu tulis kepada cikgu. Yang lain tu jangan bagi tengok. Sebab sebenarnya sorry. Teacher kalau tulis juga yang benda tu kat tepi. Kalau kamu tulis itu, saya mana tahu mana satu yang ada jawapan kamu. Faham tak? Kamu tulis ke-4-4. Kalau tulis dua-dua tak apa kan? Tulis kedua-dua. Oh, kecuali kamu tulis ini, kemudian kamu tulis tulisan tangan cikgu tu semula di sebelah bawah. Maka orang tahulah baca ini. Faham tak? Sebenarnya apa yang cikgu ajar di sebelah sini ialah shortcut dia. Itu bukan teknik yang sebenar. Teknik yang sebenar ialah macam ini. Cikgu ajar sikit teknik sebenar, tapi cikgu tak kalahkan pakai teknik ini. Teknik yang sebenar ialah kita cuba, kita ada 100x tambah 150y. Apa yang kita buat? Kita buat saja. Dia sama dengan sesuatu nombor, sesuka hati kamu. Okay? So contohnya cikgu buat sama dengan 10000. Okay, kenapa saya pilih ini? Sebab saya rasa kita ada garis itu sudah. Garis pertama kita. Betul tak? 100x tambah 150y sama dengan 10,000. Saya buat sama dengan 10,000 sebab cikgu tahu itu ialah garis apa? Garis merah kita. Okay? So apa yang saya buat ini kaedah sebenar. Di mana cikgu memang tak galakkan pakai kaedah ini Okay? Sebab dia sangat susah nak buat. So apa yang saya buat, saya akan lukis satu garis. Okay? Iaitu 100x tambah 150y sama dengan 10,000 yang cikgu cakap sendiri punya. Okay, Okay. Garis hitam yang tebal-tebal itu sebenarnya cikgu tak boleh pakai garis penuh pun. Cikgu kena pakai garis putus. Kaedah sebenarlah. Cikgu kena lukis satu garis macam ini. Lepas tu saya kena gerakkan garis ini. Okay, kalau maksimum saya kena gerak ke atas sehingga last dia sentuh rantau saya. Ini tempat dia. Ini tempat dia. Cikgu tengok kawasan ini. Kawasan ini. Sebab cikgu jarang lagi, cikgu tak sentuh rantau. Boleh faham? So itu sebabnya cara yang sebenar ialah cikgu lukis satu garis putus macam ini. Kemudian cikgu gerakkan garis putus ini. Kalau maksimum cikgu gerak ke atas. Kalau minimum cikgu gerak ke bawah. Bila nak berhenti? Sehingga lah saya sentuh dia. So kalau contohnya soalan ini, garis putus ini saya kalau gerak ke atas, kali terakhir saya sentuh dia ialah pucung ini. Kalau cikgu jalan lagi ke atas, okay, contohnya cikgu jalan lagi ke atas. Jalan lagi ke atas, cikgu tak sentuh rantau. So last kali saya sentuh rantau ialah tempat ini. Dengan ini saya tahu bucu yang saya nak pilih ialah 40-60. Lepas tu baru buat kerja tulisan tangan saya. Masukkan 40-60 ke dalam ungkapan. Masukkan 40-60 ke dalam ungkapan. Lepas tu dapat jawapan. Tapi cikgu tidak galakkan sebab nak lukis garis putus ini, satu, sudahlah tambah kerja. Kedua, nak gerakkan garis putus ini dengan betul sangat susah. Cikgu pakai komputer bolehlah dia gerak dengan selari punya. Kalau kita buat manual, kita senang gerak-gerak garis itu sudah pesing.
Itu sebabnya cikgu tidak galakkan pakai teknik ini, kita pakai shortcut dia saja. Sebab tujuan garis itu bergerak, ialah kita nak tahu pucuk mana nak pilih aja. Ni, buat apa saya nak pergi gerakkan dia? Cikgu ambil semua pucuk itu. Lepas tu dia nak maksimum, saya ambil yang paling besar. Dia nak minimum, saya ambil paling kecil. Lagi senang kerja saya. Okay. So cikgu tidak galakkan pakai teknik ini. Cikgu memang akan suruh kamu buat macam cikgu cakap lah ya. Ambil 4 pucuk yang ada. Itu yang sebenarnya kalau dalam buku rujukan ke apa ke, kamu nampak orang buat kerja ini. Okay. Mereka memang buat kerja ini, ada satu garis yang tengah bergerak. Dan pun orang tanya, cikgu kenapa kami tak ada garis bergerak? Sebab cikgu tidak pakai teknik ini. Nak gerakkan satu garis dengan selalu selari, tak pusing-pusing, sangat susah. Okay? So cikgu tidak gunakan dia. Mana nak pergi ni? Teacher, soalan dia memang akan tanya jumlah maksimum dengan jumlah minimum je ke? Nanti kita akan tengok macam-macam soalan dia akan tanya. Tapi biasanya dia akan tanya maksimum dia, minimum dia. Tapi apa yang maksimum, soalan akan tukar. Nanti kita tengok soalan seterusnya. Okay? Dia akan tanya maksimum, minimum. Satu lagi dia mungkin tanya ialah julat dia. Julat maksudnya maksimum pun nak, minimum pun nak. Okay, nanti kita tengok soalan dia. Okay, so untuk seterusnya cikgu tidak akan ajar garis putus ini sudah. Cikgu akan ajar ambil saja 4 pucuk ini. Kemudian kita panti masuk. Kalau dia nak maksimum, kita ambil paling besar. Kalau dia nak minimum, saya ambil yang paling kecil. Macam contoh soalan ini, dia nak maksimum. Itu sebabnya kita ambil yang kedua kan. Sebab kedua itu maksimum. Kita ambil ini. Sebab dia nak maksimum. Kalau soalan ini nak minimum, Nombor 1. saya ambil nombor 1. Itu saja sebenarnya. Boleh ha? Kita tengok pendek-pendek contoh kita tengok soalan 2. Okey, soalan 2 kita. Okey. Berdasarkan graf anda, C kita C kita. Okey, berdasarkan graf anda kali ini dia nak keuntungan maksimum. Yang boleh diperolehi dari jualan itu, kalau cenderamata A dan cenderamata B masing-masing dijual dengan RM6 dan RM8. Okey, so soalan saya, macam mana cari keuntungan? ID? Macam mana cari keuntungan? 3X tambah 6Y. Jangan. Keuntungan ialah 3X tambah apa kan? 6X tambah 8Y kan? 6X tambah 8Y. Cadangan lain ada tak? Tadi you kata 3X itu ialah apa? Kita tengok atas. Oh, tengok atas. Kita tengok atas itu. 3X tambah 6Y. Betul? 3X tambah 6Y yang kita dapat sebenarnya ialah apa? Kos. Kos jumlah kos kita. Ini adalah jumlah kos. Soalan bukan nak kos kan? Soalan nak keuntungan. Tapi betul ke 6X tambah 8Y? 6X tambah 8Y ialah apa? Dia jual dengan harga ini. Maksudnya adakah itu keuntungan kamu? Maknanya kena tolak lah teacher. Ya. 3X tambah 2Y. So sepatutnya ialah kita kena gabungkan untuk siapa yang tak tahu ni, kita kena gabungkan RM6 ini dengan RM3 itu. So kos dia RM3, jual dengan RM6. Maksudnya keuntungan kita sebenarnya baru RM3. Boleh? Lepas itu barang Y ini ialah apa? Barang Y ialah cenderamata B. Dia kos dia RM6, dia jual dengan RM8. So sepatutnya keuntungan dia RM2. So yang betul ialah 3X tambah 2Y. Ada orang perlu saya terangkan lagi kenapa ialah 3X tambah 2Y? Kenapa cikgu tak ambil atas? Atas itu ialah kos, jumlah kos yang digunakan.
Kenapa saya tak pakai yang dia bagi dalam C itu? Sebab itu pun bukan keuntungan. Itu ialah jualan dia. Kalau sekarang kata jualan maksimum, ya 6S tambah 8Y. Soalan nak ialah keuntungan. So untuk dapat keuntungan, saya kena harga jualan tolak harga kos. Itu baru keuntungan saya. Ada orang nak tanya apa-apa lagi tentang ini? Okey ya? Okey. So, balik kepada soalan saya. Tahu ke 3S tambah 2Y itu berapa? Tahu ke 3S tambah 2Y itu berapa? Sebab kalau kamu tahu dia ialah berapa, maka ini ialah soalan saya ada persamaan. Kalau kamu tak tahu dia adalah berapa, ini ialah soalan ungkapan. Sangat penting dah sebab gagal kamu tentukan benda ini, teknik kamu terteri lari. So, tahu ke tak tahu 3S tambah 2Y itu sama dengan berapa? No respon. Ada teacher. 240. 240. Mana kata 40. 40? Mana kata 40? 40. Modal. Mana dapat 40 ni? Tak teacher, 240. Dekat modal. 240. Cikgu nampak di ketiga tu. 240 itu ialah modal kamu. Modal ada kaitan dengan keuntungan tak? Ada. Ada kan? Maksudnya modal 240 maksudnya untung mesti 240. Tak. Tak kan? Okey boleh ya? So bukan 240. Ada lagi cadangan? Ada lagi cadangan? Tak ada teacher. Tak ada. Okay. So sekali lagi ini ialah soalan saya tapak ungkapan. Okay. 3X tambah 2Y ya. 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y. Ini cikgu perupa ni. Okay. Okay. Ini ya. Tu di bawah dulu. Nanti sebelum saya lupa. Apa dia? 3. Mana dia pergi? Okay. Pergi atas pula. Tak apalah. 3S tambah 2Y. Okay. Selamat lari. Sekejap. Cikgu dapat 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y Okey, rantau di mana? Kejap. Rantau kita untuk soalan 2. Rantau kita di sini ya. Kejap. Rantau kita di sini ya. Tapi kurang Okey. Ya. Kenapa tak nak? Okey. Ini rantau kita. Okey. Soalan saya, untuk rantau ini ada berapa pucu? 4. 4 ya. Sekali lagi kita ada 4 pucu iaitu cukupan dia kamu nampak sudah kan? Okey, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini ya. Okey. Kita kena minta tolong orang yang ada graf itu Okey, pucu ini 040 betul, salah cakap ya. Sebab kita susah sikit. Siapa yang handphone lagi susah. Yang kedua ini 20, 30. Salah cakap dia khasnya orang yang pegang handphone, pegang graf pada tangan awak. 40, 10. Betul teacher. Betul okey. Yang last itu senang, 00. Okey. So inilah 4 pucu yang ada pada kita. 0, 40, 20, 30, 40, 10, 00. So kerja kamu ganti masuk ajalah. Okay. Ganti masuk ke dalam kamu punya ungkapan tadi iaitu 2X tambah 3Y. Okey? Okey, cikgu ambil masa sikit typing. Kamu ni boleh kira dulu bagi saya.
Okey. 3 kali kosong tambah 2. Kamu buat di luar lah, lepas tu bagi saya jawapan sebab cikgu nak kena tengok atas, tulisan ni sangat kecil. Cikgu sendiri pun tak berapa nampak. Okey ya, kejap. 3. Hai. Mana pergi? Okey. So 20, 30, 40. Kecil ni cikgu pun tak berapa nampak. 40, 10. Lepas tu kosong. Okey, cikgu tunggu besar untuk kamu. Okey, itulah 4 pucu kita. 0, 40, 20, 30, 40, 10, 0. Okey, kira. Yang pertama 80, betul. Salah cakap 3, 2, 0. 1, 4, 0. Salah kira mana-mana satu dah. Semua orang sudah hilang ke? Betul. Semua betul Okey, so soalan tadi kita nak keuntungan maksimum. So kita akan pilih titik Yang ketiga. kita akan pilih 1, 2, 3, 4. Kita akan pilih yang ketiga inilah. Boleh? So dalam kertas kerja kamu, kertas jawapan kamu, sepatutnya kamu tulis kepada saya apa yang kita nak, keuntungan maksimum. Okey, lepas tu kamu kena beritahu apakah ungkapan tersebut dulu. 3x tambah 2y. Lepas tu kena bagi tahu apakah nombor yang kamu ganti masuk. Lepas tu baru bagi jawapan. Okey? Dalam exam inilah tempat akan diberi markah. Dia kadang-kadang tempat ini, kadang-kadang di tempat atas ini. So itu yang penting apakah ungkapan tersebut, apakah titik yang kamu ganti masuk dan apakah jawapan dia. Kamu jangan terus bagi saja 140 sebab pemeriksa kertas perlu tahu pucu mana yang dipilih oleh kamu. Okey, boleh? So sampai ini pun masih lagi contoh berkaitan dengan ungkapan punya. Ada apa nak tanya untuk soalan 2? Kalau tidak, cikgu pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3. Okay, soalan 3 ada C1, C2. Okey, so kita mula dengan C1. Gunakan graf kamu. Okey, cari bilangan pola tanpa yang paling banyak dapat diberi oleh guru itu. Maksudnya yang dia nak ialah bilangan pola tanpa. So macam mana saya nak cari bilangan pola tanpa? X tambah 30Y. Yang mana? Yang atas Atas C1 dulu, C1 dulu. Macam mana saya nak tahu bilangan bola tanpa? X saja ke? X saja lah. Yalah X saja. Dan kamu tahu kan S itu berapa? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tahu saya ada jawapan sebenarnya. Kita ada satu. So ini nampak macam ini. Macam cikgu X saja. Ini ialah maksudnya soalan yang awak ada ungkapan lah. Okay? So soalan 3 ini sekali lagi ialah soalan yang awak ada ungkapan, tapi ungkapan kali ini sangat senang, X.
So lalas awak akan rasa, cikgu nanti kandi masuk tak payah kira pun. Sebab X saja kan. So kita nak S yang paling banyak. X yang paling banyak. Kita tengok graf ketiga kita. Mana graf? Okay, graf ketiga kita. Kecilkan balik. Okay, soalan 3 punya jawapan. Okay, soalan 3 punya jawapan ialah kawasan sini ya, kawasan sini ya. So kawasan sini ada berapa pucu? 3. 3 juga 1, 2, 3. Logiknya lah cikgu tanya kamu. Kalau kamu nak nilai S kan dah 3. Nilai S yang paling banyak, pucu mana awak nak ambil? Atas sekali. Kita nak X paling, S ke Y tadi? X kan? Kalau kita nak nilai S yang paling banyak. Okay, kalau siapa nampak itu, okay, simpan jawapan tu. Okay, kita pakai cara biasa aja. Okay, tapak juga 3 koordinat ini ya. Kita tapak 3 koordinat ini dulu. Okay, orang yang ada graf tolong Okay, itu ialah 5, 11. Betul Wah, inilah susah baca. 10 point. Tak nampak, cikgu zoom besar sikit. 10 point 6 ke point 7? Point 7. Point 7 5 point 3. 5.3. Okay, yang ini 5 2.5. Okay, so kalau tadi kita tak tahu pilih cepat pun tak apalah, kita buat macam biasa. Ambil 3 bucu itu. Kemudian kita kandi masuk. Tapi kandi masuk X kita. Maksudnya kita tengok ini aja. Kita tengok ini aja. 5, 10.7, 5. Siapa paling besar? Siapa paling banyak? Yang kanan. Yang kanan. So sebenarnya kalau kita punya ungkapan ialah X tang Y, nanti kita sebenarnya tak kira. Tak macam tadi kan kita kena darat 2 tambah 3. Ini tak payah. Tengok aja. So kalau dia nak X paling banyak, logiknya lah kita pilih titik yang paling kanan. Kan? Semakin ke kanan, nilai S kita semakin besar. Kalau dia nak nilai S yang minimum, kita pilih yang paling kiri. Kalau dia nak nilai Y yang paling banyak, paling tinggi punya. Nilai Y yang paling kecil, paling bawah punya. Itu kalau siapa boleh nampak hubungan dia lah. Kalau siapa tak nampak hubungan dia pun tak payah susah hati buat macam biasa saja. Ambil 3 bucu itu, kemudian tengok S yang maksimum mana. Contohnya soalan ini 10.7. Boleh? Tapi ada sikit masalah Tadi soalan tanya apakah bilangan bola tampar kan? Berapa bilangan bola tampar yang dapat diberi oleh guru itu? Takkanlah you nak beli 10.7 biji bola. Faham tak? Jawapan kita bilangan bola ini tak mungkin dalam nombor perpuluhan. You pergi kedai, saya nak beli bola, berapa biji nak? 10.7 biji. Macam mana orang itu nak jual kepada kamu 0.7 biji itu? Boleh? So, bila inilah keadaan dia, contohnya soalan ini, bucu yang sesuai memang 10.7, 5.3. Bucu itu tak ada masalah, memang bucu itu. Tapi kita menghadapi masalah ialah bucu itu penilai, dia bukan integer, dia adalah nombor perpuluhan. Dan kita punya XY biasanya merupakan bilangan. Okay? Bilangan orang. Kalau soalan 1, bilangan orang kan kalau soalan 1. Soalan 1 bilangan kanak-kanak. Soalan 2 bilangan cendera mata. Logik kalau katakan ni. Berapa kanak-kanak yang ada? 10.7 kanak-kanak. Kelas ini berapa orang? 10.7 orang cikgu. Mana 0.7 orang tu? Cikgu takut ni nak mengajar dia. Faham So kita tak mungkin ada jawapan nombor perpuluhan. So macam mana kita nak buat dia? Pucu memang pucu ini. Memang pucu ini akan dipilih. Kamu tak boleh kata, oh cikgu kalau macam itu saya pilih pucu lain. Pucu memang pucu itu. Tapi
Okey, cikgu besarkan dia kejap. Okey. Mana lagi? Okey. Pucu ini kita memang akan pilih pucu ini. Okay. Tapi masalah sekarang pucu ni penilai nombor perpuluhan dan ini tak dibenarkan sebab bilangan bola tak boleh dalam nombor perpuluhan. So apa yang kamu perlu buat ialah 10.7 di antara nombor integer apa? 10.7 di antara nombor apa dengan nombor apa? 10 dengan 9. 10 dengan 9. 10 10 dan dan 11. 11. So kerja kamu ialah kamu kena tengok 10 5.3, 11 5.3. Siapa berada dalam rantau? Rantau kita tadi yang segitiga tengah-tengah itu. 10. 10 yang berada dalam rantau. Okay? 11 di luar rantau. Maka kita ambil jawapan 10. Bukan buat round off Okay, sebab kalau 10.7 kamu round off, kamu dapat 11. Betul tak? Tapi 11 tak boleh. Sebab 11 di luar rantau kita. So biasanya bila kes macam ini bucu yang nak pilih itu sudah betul. Tapi masalahnya dia penilai nombor perpuluhan. So apa yang kamu buat ialah kamu ambil nombor di sekeliling dia. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Tapi mesti integer lah. Okay, so contohnya soalan ini 10 dan 11. Lepas tu kamu tengok balik rantau itu semula. 10 dan 11, siapa berada dalam rantau? Contohnya soalan ini ialah 10 yang berada dalam rantau. Maka kita pilih jawapan 10. Boleh ya? So jawapan untuk soalan C1 ini, untuk C1 ini, kita akan kata X kita sama dengan 10. Itu jawapan kita lah. Ataupun tulisan yang lebih baik ialah kamu tulis bilangan pola tanpa ialah 10. Itu lebih baik. Sebab soalan tanya apa bilangan pola tanpa kan. So kamu tulislah bilangan pola tanpa ialah sama dengan 10. Ada soalan sampai sini? Tak. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang masih soalan 3. Okey, tapi kali ini apa yang dia nak ialah perbelanjaan minimum. So soalan saya macam mana nak cari belanja dia? Macam mana nak cari belanja dia? 40X tambah 30Y. 40S tambah 30Y. Cek balik, betul ke? 40, 30 itu merupakan belanja dia. Ya, sebab itu harga dia kan. So kalau saya nak beli bola itu, saya terpaksa nak beli bola tanpa, saya kena bayar RM40. So itulah belanja saya. So betul lah 40S tambah 30Y. Tahu dia sama dengan berapa? Tak. So ini sekali lagi ialah soalan saya akan ambil bucu dia lah. So balik kepada soalan ini semula. Okey, yang tak ada kaitan cikgu padam dulu. Ini cikgu padam Okey, kita sekarang buat soalan C2 So masih samalah untuk C2 ini. Kita kena semak pucu-pucu yang ada lah. Okey, tadi berapa? 40X tambah 30Y. Hanya kali ini cikgu hanya perlu semak 3 pucu sajalah. Okey, maksudnya 40 kali 5. Salah. 40 kali 50 kali 5 tambah 30 kali 11. Lepas tu saya buat lagi untuk pucu kedua dan ketiga. Okey, pucu kedua. Okey, di sini walaupun kita tahu 10.7 dan 5.3 sebenarnya tak boleh. Tapi untuk kita sekarang nak cari maksimum minimum, kita ambil dulu. 10.7, 5.3. Nanti kalau dia dipilih, baru kita nak pening macam mana nak tulis dia. Boleh ya? Tulis dulu, walaupun di dalam nombor perpuluhan. So yang ketiga 5 dan 2.5. 2.5. So kita cari jawapan dia.
Okey, tolong tekan kalkulator. Lima tiga kosong. Betul. 40 kali 5 tambah 30. Mana ni? 40 kali 5 tambah 3. Okey, 530. Yang kedua 40 kali 10.7 tambah 30 kali 5. Sorry. 5.3. 587. 587. Okey, 587. Yang ketiga? Teacher yang bawah tu 275. 275. Sekarang kita nak perbelanjaan minimum. Bawah sekali. Bawah sekali. So cikgu sepatutnya pilih bawah sekali. Okay. So maksudnya untuk jawab C2 pilihan saya ialah bucu ini. Tapi sekali lagi bucu ini menghadapi masalah sebab dia nombor perpuluhan. Okay. Dia kat 5 tak ada masalah. 5 dia okey. Okay. 5 dia okey. Dia sekarang masalahnya ialah ini. 2.5. Takkanlah kita nak beli bola tampar 5 biji, bola jari nak 2.5 biji, 0.5 biji itu macam mana? So, hemisfera punya bola jari boleh main ke? Boleh So kita tidak mungkin ambil jawapan ini. Pucu memang pucu ini. So macam tadilah kamu kena fikirkan. 2.5 dia di antara 2 dan 3. 2 dan 3. So sekarang kamu cek balik. 5, 2, 5, 3. Siapa berada dalam rantau? 5, 3. 5, 3. Sebab 5, 3 di sini. Kalau 5, 2 di bawah. So kita pilih 5, 3. Boleh? So cara kita tulis jawapan untuk soalan C2 belanja minimum. So mula-mula tulis ungkapan dulu 40S tambah 30Y. Dan titik yang kita masuk 40. So bukan yang kamu pilih tadi sebab dia nombor perpuluhan. So kita kena pilih 5, 3. Kira baliklah jawapan dia. 290. 290. 90. Boleh? Ada masalah sampai sini? Kita tak sempat lagi tengok soalan yang ada persamaan. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada. Okey. So cikgu sampai soalan, ini soalan berapa? Soalan 3. Okey. Kerja hari ini cikgu nak kamu sendiri tengok soalan 4 sampai 12. Buat semua bahagian C yang merupakan ungkapan punya. Cikgu sengaja tak nak cakap mana satu ialah ungkapan. So kamu buat. Kamu rasa dia ialah ungkapan punya, kamu buat. Kalau kamu rasa dia bukan ungkapan punya, jangan buat. Sebab cikgu belum ajar lagi, belum ada, bukan belum, belum bagi contoh sebelah sini lagi Tapi kamu sendiri kena ada kemahiran bezakan. Bila saya tanya yang ini, bila saya tanya yang ini. Sebab kalau kamu tak boleh bezakan, nanti langkah kamu tak betul pun tak guna. Boleh So soalan 4 dan 12 itu, kamu sendiri tengok. Kalau kamu rasa dia ialah soalan ungkapan, kamu buat. Kalau rasa dia persamaan, jangan buat. Okey So ini untuk hari ini. Kejap, cikgu tutup. Sorry. Okay. Ada apa nak tanya lagi?